Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, isu yang paling gempar kali ini ialah apabila ada orang menulis, mereka kata, wah, isu tentang siasatan SPRM terhadap Daim Zainuddin makin panas. Ini apabila Menara Ilham dilaporkan boleh disita sehingga 18 bulan. Wow, ini hebat. Ini adalah maklumat terkini, maklumat terbaru yang pastinya Anda tak pernah tahu, karena saya pun tak pernah tahu sebelum ini. Rupa-rupanya Menara Ilham boleh disita sehingga 18 bulan. Wow, ini hebat, betul? Dipetik daripada sabudin.com, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM diberi kuasa oleh undang-undang untuk menyita Menara Ilham, bangunan pencekar langit setinggi 274 meter milik Daim Zainuddin dan keluarganya sehingga 18 bulan sementara siasatan dijalankan, kata seorang peguam. Wow, ini bukan calang-calang, ini bukan alang-alang. 18 bulan tu setahun setengah boleh disita oleh SPRM. Begitu lama dan mungkin terlalu banyak dokumen yang akan terselongkar selepas setahun lebih tersebut. Fahmi Abdul Moin berkata, walaupun tiada sesiapa yang didakwa mengikut undang-undang, mana-mana undang-undang kanun, pihak pendakwaan boleh memohon kepada Hakim Mahkamah Session mengikut Seksyen 41 Akta SPRM supaya harta itu dilucut hak. Hakim kemudiannya akan mengeluarkan warta memanggil mana-mana pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hadir ke mahkamah untuk menunjukkan mengapa harta itu tidak patut dilucut hak, kata bekas timbalan pendakwa raya Bank Negara Malaysia itu. Fahmi ditanya, tempoh agensi penyiasat boleh membekukan aset alih dan tak alih sementara siasatan bawah akta tersebut dijalankan. Beliau berkata, akta SPRM lebih drakonian berbanding akta pencegahan pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 AMLA apabila melibatkan rampasan harta tanpa pendakwaan. Fahmi berkata, akta SPRM membenarkan hak ke atas harta itu dilucutkan jika daim atau sesiapa yang dikaitkan dengan harta itu berjaya didakwa. Sekiranya terdapat kesalahan predikat diutamakan dan jika pihak pendakwaan memperoleh sabitan, maka hak ke atas harta itu boleh dilucutkan, katanya kepada FMT. Minggu lepas dilaporkan bahawa Menara Ilham disita mengikut Seksyen 38 dalam kurungan 1 Akta SPRM sementara siasatan dijalankan. Menurut timbalan pendakwa raya SPRM Ahmad Akram Garib, Ketua Pengarah Tanah dan Galian di Kuala Lumpur, diarah menyita harta itu dalam notis bertarikh 18 Disember. Mana-mana individu yang ingkar notis itu boleh disabitkan kesalahan dan didenda tidak melebihi 2 kali ganda nilai harta itu atau RM500,000, mana-mana lebih tinggi, dan dipenjara tidak lebih 2 tahun. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mendedahkan bahawa pihaknya sedang menyiasat Daim yang juga bekas Menteri Keuangan atas dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram susulan penyitaan bangunan pencakar langit 60 tingkat itu. Sumber dipetik daripada Fli Malaysia Today, dipetik juga daripada sabudin.com. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan terbaru ini, ianya memang benar-benar mengejutkan kita kerana rupa-rupanya Menara Ilham boleh disita sehingga 18 bulan. Ini wow. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita bakal menyambut tahun baru 2024. Tetapi ada pula langkah durjana yang dirancang oleh orang-orang yang tak sabar mahu dapat kuasa. Dipanggil langkah Dubai. Namun demikian, rupa-rupanya langkah Dubai itu hanya hayalan. Saya ulang sekali lagi, Anda share video ini, Anda sebarkan video ini supaya semua orang tahu. Yang percaya kononnya langkah Dubai mahu jadi, yang katanya Jumaat ini yang sudah lepas kemarin Kerajaan Anwar Ibrahim konon tumbang kemarin, hari ini dah Sabtu belum tumbang lagi, tapi mereka kata esok lagi dan esok lagi. Rasa-rasa saya mereka ini sedang mengajar sesuatu, mengejar
mengejar sesuatu masa yang sesuai untuk mereka menumbangkan Anwar Ibrahim. Tapi saya ulangi sekali lagi, Anda share kepada semua orang bahwa langkah Dubai, langkah yang mahu menumbangkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim itu hanya hayalan. Kalau benar cukup jumlah, di kedai mamak pun boleh jatuhkan kerajaan. Betulkah tidak? Kalau betul jumlah mereka sudah cukup, kenapa perlu pergi ke Dubai? Kenapa bukan buat saja di Malaysia? Di Malaysia kan banyak tempat lagi, hotel-hotel besar, kan banyak kan? Takkanlah pula nak pergi Dubai. Apa alasan dan apa relevannya mereka ke Dubai? Apa alasan mereka ke Dubai? Jadi itu hanya hayalan semata-mata. Kalau betul jumlahnya dah cukup, tak perlulah ke Dubai. Ke kedai mamak pun boleh jadi, ke kedai KFC pun boleh jadi, ke kedai McDonald pun boleh jadi, di mana-mana pun boleh jadi, tepi laut pun boleh jadi. Saudara-saudara, saya kadang-kadang heran, kata Sabudin.com, mengapa mereka dalam PH sendiri ikut teruja dengan gembar-gembur tidak benar kononnya ada langkah Dubai untuk menjatuhkan kerajaan. PN yang semakin kehilangan sokongan dan setakat ini sudah 5 ahli parlimennya mengalih sokongan untuk mengukuhkan lagi kedudukan Anwar Ibrahim. Tiba-tiba PH pula yang percaya kerajaan hendak dijatuhkan. Beberapa orang menghubungi saya bertanya tentang kebenaran langkah Dubai. Saya sebenarnya sudah menulis sebelum ini bahwa kerja menggembar-gemburkan konon Anwar akan jatuh hanyalah kerja 2-3 orang TikTokers yang sebenarnya sebelumnya adalah penyokong setia dan makan atas tapak tangan Najib Razak. Boleh baca di sini, kata Sabudin.com. Tetapi setelah Najib jatuh, mereka jadi bertaburan, mencari arah, dan hanya baru-baru ini saja muncul beria-ia menunjukkan sokongan kepada Perikatan Nasional. Tetapi sepanjang risik-risik dengan beberapa pimpinan Perikatan Nasional, mereka sendiri tidak pakai dan tidak peduli sangat dengan TikTokers berkenan. Kata mereka, TikTokers berkenan lebih menunjukkan kecondongan kepada Tun Mahathir Mohamad, bukan pun kepada Perikatan Nasional PN. Begitupun siapa Tun Mahathir? Ahli parlimen pun bukan, ketua mana-mana parti pun bukan. Jadi, apa pula peranan Tun Mahathir? Hakikatnya, banyak pihak dalam Perikatan Nasional sendiri tidak tahu menahu mengenai adanya langkah Dubai. Yang diheboh-hebohkan itu malah tidak peduli pun tentangnya. Kata mereka, apa langkah pun untuk menjatuhkan kerajaan buat masa ini adalah tidak relevan untuk diusahakan kerana mustahil boleh dijadikan kenyataan. Bahkan tiada pun pimpinan Perikatan Nasional yang berusaha ke arah itu. Hanya 2-3 TikTokers berkenan saja yang siang malam bercakap berkenan dengannya, walhal mereka bukan ahli parlimen dan tidak bercampur dengan ahli parlimen blok pembangkang. Langkah Dubai dihebohkan kononnya ketika ini yang di Pertuan Agong sedang bercuti di sana, dan beberapa pula yang di Pertuan Agong kononnya sedang bercuti di sana, dan beberapa ahli parlimen dikatakan berusaha bertemu baginda untuk merundingkan pertukaran kerajaan. Kononnya ada beberapa ahli parlimen berada di Dubai, termasuk Azmin Ali, Hishamuddin Hussein, dan Hamzah Zainuddin. Memang Azmin diketahui berada di Dubai, tetapi sebagaimana dimuatkan dalam media sosialnya, beliau hanya bercuti bersama keluarganya. Pokoknya beliau bukan ahli parlimen. Hishamuddin Hussein juga menunjukkan di media sosial gambarnya sedang bercuti, tetapi tidak jelas di mana lokasinya. Hamzah Zainuddin tidak dipastikan keberadaannya. Ada yang mengatakan dia di Dubai, dan apapun juga ada juga yang mengatakan dia di London. Beliau dikatakan sedang bercuti dengan keluarganya, sambil difahamkan ada urusan berjumpa anaknya yang belajar di London. Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri pula sedang menunaikan umrah di Mekah. Muhyiddin Yassin pula dilaporkan bercuti di London bersama keluarganya sehingga 25 Januari depan.
Pemimpin PAS termasuk calon Perdana Menteri mereka Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar pastinya kini lebih sibuk menangani banjir di Kelantan dan Terengganu berbanding gairah menukar kerajaan. Jadi, siapa yang ada di Dubai dan bagaimana boleh wujud konon ada usaha ingin menjatuhkan kerajaan? Dalam hal ini, kalau Agong sedang bercuti bersama keluarga Baginda di Dubai, untuk apa Baginda mahu menyerabutkan kepala dengan hal-hal yang boleh diselesaikan di dalam negara? Nak tukar kerajaan, bawalah usul tidak percaya dalam parlimen, atau kumpulkan seramai 112 ahli parlimen dan kemudian tunggu saja dipanggil menghadap ke istana negara. Kenapa perlu sampai kejar Baginda hingga ke Dubai? Kalau benar sudah ada cukup jumlah, berpakat sambil minum teh tarik di kedai mamak pun boleh dan tak perlu pergi sampai ke Dubai. Dalam hal ini, PH jangan sesekali terperangkap serta turut terbuai dengan sebarang spekulasi adanya langkah untuk menjatuhkan kerajaan. Yang nyata setakat ini, ia hampir mustahil berlaku kerana jumlah ahli parlimen yang menyokong Perikatan Nasional PN makin berkurangan bukannya bertambah. Gembar-gembur kejatuhan kerajaan hanyalah hayalan mereka yang terbuang dan tidak bertuan. Sedangkan pimpinan PN yang waras dan bergelar ahli parlimen tenang-tenang saja serta tidak peduli tentang perkara itu. Peliknya, bagaimana pihak dalam kerajaan sendiri termasuk JKOM yang melihatnya seolah-olah bekal menjadi kenyataan. Di sini saja JKOM sudah terlihat gagal. Ingatkan agensi tersebut makin berfungsi setelah pemergian Dr. Agus. Saudara-saudara sekalian, apa yang pentingnya ialah selepas saya membacakan laporan dan ulasan daripada Sabudin.com ini, jelaslah di sini bahwa langkah Dubai adalah langkah hayalan semata-mata. Tidak mungkin kita jamin langkah Dubai tiada, langkah Dubai tidak akan berjaya, dan kita juga menjamin yang di Pertuan Agong tidak akan melayan karena politik seperti ini. Kerana dalam tempo beberapa bulan saja lagi yang di Pertuan Agong sudah bersara ataupun ditukar kepada Agong yang lain. Jadi semestinya Baginda tidak akan mahu berada dalam keadaan yang kalut seperti itu. Apabila pendapat anda semua, adakah anda juga bersetuju dengan laporan ini dan ulasan ini bahwa hayalan semata-mata langkah Dubai tersebut? Kerana seperti yang dikatakan oleh Sabudin, itu hanya hayalan beberapa orang, 2-3 ekor kata Sabudin dalam tulisannya sebelum ini, 2-3 ekor TikTokers saja yang sibuk nak cari makan, nak cari nama, dan nak pula menumbangkan kerajaan. Tapi itulah yang dihairankan oleh Sabudin. Langkah Dubai hanya hayalan. Kalau benar cukup jumlah, di kedai mamak pun boleh jatuhkan kerajaan. Kenapa perlu kejar Baginda sampai ke luar negara? Kenapa sampai perlu ambil langkah Dubai tersebut? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.